Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini walaupun di luar sana cuaca mengancam, tapi masih lagi Allah pilih kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Hasil daripada penglibatan kita dalam mengembangkan Islam dalam dunia ini. Mendaulatkan hukum hakam Islam di atas muka bumi ini. Litakuna kalimatullahi yang mulia. Untuk berjuang supaya kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Kalimah Allah itu artinya hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah hanya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima itu dia mulia di atas muka bumi ini. Tanda mulianya kita amalkan. Yang wajib kita buat semua, tak tinggal. Kerana wajib tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Yang wajib. Yang haram ditinggalkan semua. Kerana haram tu artinya apa? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti jangan buat. Yang haram. Kerana dia berdosa. Tak berdosa masuk neraka. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Juih lebih jauh dengan sunat. Alah sunat kan wajib ni. Padahal sunat tu boleh mendatangkan derajat di sisi Allah SWT. Allah bagi pangkat di akhirat besok bagi mereka-mereka yang rajin mengerjakan sunat-sunat. Sembahyang ada sunat, puasa ada sunat, sedekah ada sunat, zikir ada sunat, selawat ada sunat, takbir ada sunat, tasbih ada sunat, semua sunat-sunat belaka tu. Kerana sunat itu apa artinya? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Jadi yang sunat elok buat. Tuhan suka, Tuhan sayang. Tuhan bagi darjat di akhirat besok. Yang keempat makruh.
Makruh tu kita tinggalkan sedaya upaya yang kita mampu. Kerana makruh tu artinya apa? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh. Yang kelima harus. Harus artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tadi kedudukannya elok ditinggalkan, yang makruh tadi. Yang harus pula tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Terpulang pada kita. Yang harus. Cuma perempuan yang harus itu apabila dilaksanakan dia tak jadi harus lagi. Dia tak tinggal harus. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak ada harus kita. Dia tukar kepada 4 hukum yang lain. Contoh apa yang harus? Muak harus. Kalau wajib muak kejap ni berdosa belakang kita tak ada muak pun. Betul muak tu tak kau jelem. Harus kan? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi bila kita buat, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Bila wajib muak, kalau dia ada satu penyakit, apa-apa lah tak kira. Tapi ubatnya muak aja. Apa sakit perut umpamanya ya. Bila muak, hilang sakit perutnya. Ketika itu apa? Wajib dia muak. Faham bila ke sana? Bukan betul ni. Contoh saja. Kalau dia muak, hilang sakit perutnya. Kalau tak muak, menggulung-gulung sakit perutnya. Ketika itu apa? Wajib dia muak. Bila haram muak. Tadi wajib, bila muak jadi haram. Bila kita tengah muak, lepas muak tu hala ke mulut tu kepada muka orang. Apa hukumnya? Haram. Pukul lepas makan jerin, pukul lepas makan petai. Itu muak hala ke muka orang macam. Muntah orang tu. Maka haram hukumnya. Bila sunat muak. Bila dapat sunat. Bila muak dapat pahala sunat. Mendapat. Bila dapat. Bila muak tutup mulut tu. Tutup mulut tu. Kemudian ada jampi. Tahu apa jampi muak? Sekali lagi. Tahu ke tak tahu apa jampi muak? Tak tahu nak diajar. Kalau tahu tak payah ajar. Apa jampi muak? Tak tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Nak belajar tak? Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Udahlah tu itu yang penting. Ya Allah. Siapa tak hafal kan? Jadi bila muak tu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana muak tu datang dari mana? Datang dari siapa? Dari syaitan. Jadi kita minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Nampak tu? Sunat tu. Dapat 2 sunat. Tadi tutup mulut tu, yang kedua jampi dia. Ataupun baca doa tadi. Jadi dapat pahala apa? Dapat pahala sunat. Bila makruh. Bila menguak tu makruh. Tak tutup mulut lah. Makruh lah. Tengah-tengah aja mulut tu. You know what? Makruh ya. Tak ada berdosa tapi makruh. Bila pula menguap tu jadi? Bila menguap tu jadi apa? Jadi harus. Nak menguap berdiri boleh, duduk boleh dah dia ya. Itu bila-bila boleh. Tapi dia harus tak ada. Dia boleh tukar kepada 4 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Yang harus time tu tak kira lah. Bila-bila boleh ya. Okey. Untuk petang ini kita sambung pembacaan kita pakai pada apa? Bersurat apa? 123. Muka surat 123. Satu, dua, tiga ya. Betul. Ini satu pakai 12, 1, 2, 3.
kitab ni ada 2, 3, 4 saya ngajar kitab ni. Itu yang bercelaku tu. Yang Rumi lah. Bukan surat 1, 2, 3. Entah. Saya Rumi. Saya Rumi. Bab yang ketujuh pada menyatakan bukan surat 1, 2, 3. Bab yang ketujuh. Ya, bab barulah. Pada menyatakan kasih akan dunia. Betul pun surat 1, 2, 3. Yang abang saya tu, yang Rumil tu. Yang Jawi muka surat berapa? 89. 49 itu yang Jawi. Daripada Jawi muka surat 49. Ya. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Dunia ni apa? Perempuan, dunia ni apa? Benda yang ada sekarang ini, yang belum berlaku pada diri kita. Kita sekarang sedang berada di dunia. Alam kita sekarang ni alam dunia lah. Kita ni akan menempuh 5 alam. 3 daripadanya kita sudah tempuh. Sekarang tengah menempuh alam yang ketiga. Alam yang pertama kita sudah tempuh dah tahu, iaitu alam arwah. Roh kita je ada, badan tak ada. Itu namanya alam arwah. Di syurga semua dah ada masuk syurga ni. Roh kita ni dalam syurga dulu. Semua roh saya, roh perempuan, roh Nabi Adam, roh Nabi Ibrahim, roh Nabi Muhammad, roh George Bush, roh siapa lagi? P. Ramlee, roh Aishwarya Rai kena. Roh Koja kena. Roh Syaruhan berada dalam syurga. Itu alam roh, nama kata alam arwah. Kalau banyak arwah, kalau satu roh. Yang kedua, kita berada di alam rahim. Alam rahim mak kita. Kita ada lama. 9 bulan 10 hari aja. Itu yang kedua. Bila ayah kita bertemu dengan mak kita, maka jadilah kita berada di alam rahim. 9 bulan 10 hari. Betul yang kedua. Yang ketiga, kita keluar daripada alam rahim tu, pergi ke alam dunia ni. Sekarang kita sedang berada di alam dunia. Tak lama lepas tu, sekarang ni dunia lagi. Tak lama lepas tu, macam kita akan pindah daripada alam dunia satu alam yang lain, namanya alam apa? Alam barzakh atau alam kubur. Tak kira di mana kita berada. Kita akan berada di alam kubur. Namanya kubur juga ataupun barzakh. Mungkin kita dalam tanah, mungkin kita dalam laut, mungkin kita dalam perut rimah, mungkin kita dalam perut ular sawal, mungkin kita dalam perut ikan jerung, mungkin dalam perut buaya. Tak kira lah di mana. Itu namanya kubur ya, ataupun barzakh. Itu yang keempat. Yang kelima, kita akan bangkit dari kubur. Allah sediakan satu alam lain. Namanya alam apa? Alam akhirat. Alam apa, perempuan? Alam akhirat. Itu 5 alam. Yang pertama alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh ataupun kubur. Yang kelima alam akhirat. Ingat ni. Okey, saya tak kabur. Nak tengok je. Nak dengar je. Yang pertama alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur atau alam barzakh. Yang kelima alam akhirat. Yang sudah kita lalui berapa? 3. Sekarang kita sedang berada di alam dunia. Tak lama lagi kita akan pindah dari dunia ini pergi ke satu alam yang lain, namanya alam barzakh. Ini dunia ni lah yang sekarang kita berada ni. Banyak orang lupa bahawa dia akan pergi ke alam barzakh. Lupa bahawa dia akan meninggalkan dunia ni. Dia rasa dia akan kekal dalam dunia ni. Lalu sangat kasih dia pada dunia. Nak semayang tak lalu, tak sempat. Nak ngaji tak sempat. Kerana sibuk dengan
urusan dunia. Nah, ya. Sedangkan dunia ni apa nilai di sisi Allah Ta'ala? Ada berapa nilai dunia ni di sisi Allah Ta'ala? Tak ada nilai. Itu sebab kata Nabi, kalaulah ada dunia ini nilainya seberat sebelah sayap nyamuk. Seberat sebelah sayap nyamuk. Berapa kilo? Sebelah sayap nyamuk. Berapa kilo? Ya Allah, tak pernah tengok kalau nyamuk sebelah sayap aja. Berapa kilo? Tak ada kilo-kilo. Bergerak pun tak. Ya, timbang tu tak ada bergerak pun, tak ada daun tu tak ada bergerak pun. Itu dia. Kalau alil nilai yang di dunia tu macam itu, orang kafir tu takkan dapat minum walaupun air seteguk. Seteguk air pun tak dapat minum. Sekarang ni boleh dah orang kafir tu minum? Sekali lagi, boleh dah orang kafir tu minum? Apa teguk? Bukan saja teguk, bertangki-tangki boleh minum. Bukan saja air, apa minumnya? Macam-macam tu minumnya. Arak dia minumnya, oren dia minumnya, apa saja yang boleh diminum oleh mereka. Kenapa? Mengapa Allah biarkan? Mengapa Allah izinkan mereka minum air dalam dunia ni? Kerana dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Tak ada harga. Yang mengatakan ada harga ni kita aja. Kita yang kata dunia ni mahal harganya. Di sisi Allah dunia ni tak ada apa harganya. Allah dah khabar dalam Quran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Menipu daya aja. Lagipun sementara, dunia ni sementara. Cantiknya sementara, kuatnya sementara. Lagi apa? Pandainya sementara. Tak ada yang kekal. Kayanya sementara. Lagi apa? Ingatannya sementara. Matanya sementara. Telinganya sementara. Semua sementara belaka. Mata. Yang udah ada kucuk-kucuk mata tu. Dulu tak ada corong mata, kena ada corong mata. Kenapa? Kenapa? Kerana mata dah makin lama makin malap, makin lama makin rabun, makin lama makin tak nampak. Tak ada kekal. Lagi apa? Tenaga. Kekal ke tenaga kita? Daripada mula sampai sekarang ni, kekal ke tak? Tengok saya datang. Dah pakai apa? Dah bertongkat. Dulu tak ada tongkat, jalan elok aja ya. Gagah aja. Saya dulu masa muda-muda tu gagah tau. Jogging satu hari 4 batu. Daripada Taman Melayu Jaya tu jogging sampai ke Sungai Kintar. 4 batu tu. Lebih 2 batu lebih lah. Kalau pergi balik lebih 4 batu. Itu setiap hari batu. Pergi nari, terusakan 4 batu. 4 langkah pun mengah. Tu tenaga kita. Kecantikan kita tu akan ini dulu cantik macam ni. Kenapa macam mana? Udah berkedut pipi tu. Lagi mata dah bertanda-tanda tu. Lagi apa? Gigi dah tak ada. Jalan pun dah jengkut. Ada tak yang jalan dah jengkut sekarang ni? Ada ke tak? Dulu meneroh jalannya? Dulu cantik. Kenapa? Makin lama makin kereput, makin lama makin kereput, makin lama makin kereput. Ingatan kita dulu banyak ingat je. Kenapa? Udah banyak lupa. Kadang cuma mata macam mata aku ni. Nom cari ke sana kemari yang apa ini pakai. Ada dah jenis orang apa tu? Ada. Cucu kalau ramai, udah lupa nama-namanya. Kalau ramai, kalau berpuluh-puluh cucu tu. Dah tak ingat namanya. Saya tak ada puluh-puluh, baru 18. Pun ada yang tak ingat namanya. Itu ingatan kita. Begitulah dunia ni. Sementara saja. Yang kekal di mana? Di akhirat. Jadi jangan kasihkan dunia ni. Kerana dunia ni tidak ada harga.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memanglah perempuan dunia ni makin lama makin cantik, ya kita. Makin lama makin canggih, ya kita. Makin lama makin menawan, ya kita. Tapi menipu daya. Mata benda yang menipu daya. Tengok dunia sekarang dengan dunia tahun 50-an. Ada beza tak? Banyak depan saya ni tak ada yang hidup tahun 50-an. Ada seorang dua ada lah. Tahun 50-an, ingat tak? Di mana dunia tahun 50-an? Siapa yang ingat? Entokah tahun 50-an mana rupanya? Tahu nak tengok? Ada, tapi macam kotak mencapi je. Nak nyetak jangan suruh macam mana? Tahun 50-an, nak nyetak entokah ni kan macam mana? Pakai engkau tu, kernak. Kalau orang mengah langsung pensan. Kenari macam mana nyetak entokah? Tekan aja. Ataupun pulas je. Udah start entokah. Itu beza antara dunia dulu dengan dunia sekarang. Makin lama makin cantik, makin lama makin menawan, makin lama makin kata orang putih sophisticated. Tapi menipu daya, menipu daya. Allah kata tadi apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udah tua? Udah tua? Langsung tak boleh pakai dunia ni, ya. Jadi jangan kerana dunia ni kita gagal daripada mengingati Allah. Faham tak saya ni? Jangan kerana dunia ni kita gagal daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Nanti dia akan tertipu. Contohnya, dia kejar dunia sampai tak semayang. Kejar dunia sampai tak puasa Ramadan. Kejar dunia sampai tak sempat nak pergi Mekah. Nak pergi haji tak sempat, nak umrah tak sempat. Kejar dunia ni sampai tak sempat nak berjuang. Kejar dunia ni sampai tak sempat nak mengaji. Kerana hal dunia aja, mencari rezeki aja. Cari sampai tak semayang, cari sampai rasuah, cari sampai menipu, cari sampai apa scam orang lain dan sebagainya. Akhirnya kaya raya lah. Belum macam kita lagi ni. Kaya raya lah. Masa kaya raya tu umurnya udah 81. Tak nampak ke mana ada orang umur 81? Nampak? Udah kaya raya. Atas apa gunanya? Umur dah 81. Duit banyak. Kaya raya. Berjuta-juta duit dalam poket. Tapi apa gunanya? Pergi kedai kopi. Okey. Buat kopi satu ya. Jangan bubur gula ya. Ngapa tak ada gula? Ngapa tak ada gula Pak Haji? Kata dia tokai kedai. Saya mana boleh makan gula? Saya ni ada penyakit apa? Orang tak boleh makan gula, penyakit apa? Kencing manis. Oh jangan. Kata. Oh, tak apa, bagi kopi tak ada gula. Atau kopi tak ada gula, mana rasanya? Pahit. Pak Haji nak makan apa? Nak makan roti canai? Saya mana boleh makan roti canai? Minyak banyak. Kolesterol banyak. Saya ada penyakit apa? Penyakit jantung. Kolesterol banyak. Sedap Pak Haji kata dia. Baru masak ni. Tengok ni. Gulai ada. Kambing ada. Ayam ada. Lembu ada. Rusa ada. Apa jawab Pak Haji tu? Saya mana boleh makan kambing. Mana boleh makan rusa. Mana boleh makan lembu. Saya ada penyakit apa? Darah tinggi. Oh tak apa. Jangan kata. Tok kita pandai je. Tak apa yang ada. Lala ada. Sotong ada. Lagi apa? Kerang ada. Udang ada. Apa jawab orang yang umur 81 tu? Saya mana boleh makan itu. Saya ada penyakit apa? Penyakit go out. Ada apa nak makan Pak Haji? Buatlah roti mengali tu saya colik dengan kopi pahit tu. Mana rasanya sedap ke? Sedap ke? Kopi pahit. Duit betul-betul. Apa gunanya? Menipu dia. Tertipu ke dah? Tertipu lah. Nak kahwin pun tak boleh. Kenapa tak boleh kahwin? Kalau duit berjuta-juta, kalau tunjuk orang ramai orang tak je lah. Kan dia kaya raya. Siapa tak nak kahwin orang kaya? Tapi dia tak boleh. Kenapa? Dah jalan kita kahwin sampai keluar je.
Jadi tertipu lah dia. Kalau dia kejar dunia tanpa mengambil kira tentang akhirat. Kejar dunia, kejar je sampai tinggalkan akhirat. Alright, itu mukadimahnya. Kita baca senang. Ya. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang ada di atas muka bumi ini, muka bumi daripada segala yang diingini. Yang kita ingat, yang kita ingin benar. Segala yang diingini dan segala yang sedap, benda-benda sedap, dunia sedap. Seronok dah. Nari seronok ke dah? Perempuan, nari seronok ke dah? Kalau tak seronok tak ada orang nari pun. Sedap, benda sedap. Berzina seronok dah? Seronok. Kalau tak ada orang buat di dunia. Segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan kemegahan yang diingin oleh nafsu. Apa saja makanan yang diingin oleh nafsu, pakaian yang diingin oleh nafsu, muzik yang diingin oleh nafsu, itu namanya dunia. Dan loba ia atasnya. Yang dia kejar dunia tu tak ingatkan akhirat. Dia kejar ke dunia, nak ke dunia aja, akhirat tak ingat. Dan loba atasnya, apa tu loba? Apa erti loba? Tamak. Erti loba? Loba ia atasnya. Dan harta, nak harta banyak. Gelang nak banyak, rantai nak banyak, rantai panjang nak banyak, duit nak banyak dalam bank, meh nak banyak, mutiara nak banyak, belian nak banyak. Sudah mati apa gunanya? Tinggal semuanya. Emas tinggal, belian tinggal, cincin tinggal, gelang tinggal, habis tinggal pakai. Itu logo atasnya. Dan harta dan kemegahan. Nak juga, ada dunia megah. Kalau orang puji cantik mikir ni apa gunanya? Mikir ni lawa benar lah. Kita tarik mana-mana. Apa guna? Mahkamah hidung aja. Bukan ada beda. Kalau mikir cantik, nah RM50 ada lah. Ada gunanya, dia tak ada guna. Nak puji je. Jadi jangan puji manusia. Nak puji siapa? Puan-puan nak puji siapa? Puji Allah aja. Jangan puji manusia. Jangan puji Haji Ibrahim. Buat sakit hidung aja. Sampai ke kampung sakit hidung. Kenapa? Sampai sakit hidung sampai kampung. Kerana kembang aja. Haji Ibrahim tu ngadu orang sedap kami kenal benar. Apa dapat? Apa tak dapat? Nak puji Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni cantik. Aku puji Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni kaya. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni banyak harta. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni sihat. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni bertenaga. Alhamdulillah, Allah jadikan aku ni bijak. Lekas dapat sebagainya. Puji Allah. Kenapa? Jangan puji sendiri, jangan puji dunia. Kemegahan dan harta dan kemegahan setengah daripada dunia dua macam. Dunia ada dua macam. Ada dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Dunia banyak, tapi ada dua macam setengah daripada. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Ada pahala di dunia tu. Ada pahala kan? Lepas nari ada pahala kan? Perempuan, ada pahala lepas nari? Lepas joget ada pahala kan? Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Ada pahala ke lepas tu? Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi itu dunia tu. Dia tinggal di dunia aja. Yang dapat hiburan aja.
Nah, hiburan-hiburan yang tak mengandungi pahala. Ya, ada tak hiburan yang boleh dapat pahala? Perempuan ada tak hiburan yang dapat pahala? Ada. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di dunia yang dapat hiburan, di akhirat Allah bagi pahala. Apa pahala? Sekali dia disebut perkataan subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Dapat tanda kanan? Itu hiburan dalam Islam. Betul apa saja kita buat, kita ikut cara Islam. Hiburan cara Islam, makan cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam. Ekonomi ikut ekonomi Islam, berjuang Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Nah, baru bukan namanya dunia, dia namanya akhirat. Walaupun perbuatan itu dalam dunia, ini namanya akhirat. Karena lain dari Islam, Tuhan tak terima. Allah kata apa? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Gitu. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Saya ke Islam rugi, karena Allah tak terima. Benar saja. Mayang saya ke Islam tak terima Tuhan. Puasa saya ke Islam tak terima Tuhan. Pakaian saya ke Islam tak terima Tuhan. Akhlak saya ke Islam tak terima Tuhan. Hiburan saya ke Islam tak terima Tuhan. Sedangkan perkara itu orang yang bukan Islam buat juga. Orang Islam semayang, orang bukan Islam semayang dah. Sekali lagi, orang Islam semayang, orang bukan Islam semayang tidak. Orang itu tak semayang ya? Orang Buddha tak semayang ya? Orang Kristian tak semayang ya? Tapi semayang cara mereka tak diterima Tuhan. Tak dapat pahala. Nak pahala? Semayang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Baru ada pahala. Ini apa saja kena ikut Islam. Jangan, itu namanya akhirat, bukan dunia tu. Semayang akhirat, makan akhirat, minum akhirat, nyanyi akhirat, semua dapat pahala semua tu. Nafsid, selawat, zikir, itu ada pahala tu. Itu bukan namanya, bukan nama dunia, itu namanya akhirat, walaupun berlaku dalam dunia. Itu nona. Atau bahawasanya dunia itu jejak barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Dan akhirat itu jejak yang memberi manfaat kemudian daripada mati. Apa saja? Kalau berpahala namanya akhirat. Macam puan-puan lah. Ada suami masak untuk suami. Masak nasi untuk suami, masak lauk untuk suami. Suami sedap makan. Bagus. Sedap makan hari ini. Dapat pahala ke dah. Itu dunia ke akhirat. Yang itu dunia ke akhirat. Akhirat. Nampak? Tapi ikhlas kan? Masa dengan ikhlas. Tambah isteri-isteri. Tahu? Nak masuk syurga senang aja. Dia bukan macam orang lelaki. Orang lelaki payah sikit. Isteri ni 4 aja dia buat. Semayang 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Puasa di bulan Ramadan. Jangan tinggal. Yang kedua. Yang ketiga, taat 100% kepada suami dia. Suami suruh buat, suami larang jangan buat, asalkan dia tidak bercanggah dengan syariat. Tidak bercanggah dengan hukum Islam. Kalau suami larang jangan pakai tudung, jangan ikut, tak boleh. Buka tudung tu betul. Betul suka tengok pakai tudung, apa buat, jangan ikut. Karena itu merupakan maksiat. Jadi taat berapa peratus? Perempuan berapa peratus? Berapa peratus nak taat kepada suami? 100%. Yang keempat, jaga kehormatannya ketika suami tak ada. Jaga kehormatan diri dan juga hartanya. Harta suami itu jaga.
Kalau ada empat-empat ini apa kata Nabi? Masuklah kamu dalam surga ikut pintu mana yang kamu nak. Kamu nak surga mana? Masuklah. Nak surga Firdaus, masuk. Nak surga Jannatul Adnin, masuk. Nak Jannatul Ma'wa, masuk. Ya? Mana-mana surga yang kamu nak. Surga ada berapa perempuan? Surga semua ada berapa? 8. Ada berapa surga? 8. Yang pertama Jannatul Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang tiga namanya Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kolam dah yang Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Ikut mana tak? Masuk surga mana yang kamu tak? Tapi caranya 4 tadi. Apa dia kena buat? Sebagai isteri apa buat? Yang pertama, sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Yang kedua, puasa bulan Ramadan, jangan tinggal. Yang ketiga, yang ini yang payah ni, kena taat 100% pada suami. Suami kata, kali ini kita pergi rumah saya ya. Dia dah, rumah saya dah. Tak sudah rumah abang ni. Ini rumah saya pula ni. Jangan. Selagi tidak melanggar syariat, ikut. Dia bagi belikan. Tolong masak ke masak bulan tempoyak ya. Dia tak nak makan tempoyak. Isteri tak nak makan tempoyak. Suami juga makan tempoyak. Betul? Masak bulan tempoyak ya. Dia pun tak nak masak bulan tempoyak. Masak bulan tocu. Betul? Dia suka bulan tocu. Betul? Tak ada apa-apa tu. Bukan 100%, nak 100% ya. Dan begitulah seterusnya. Kita taat 100%. Itu tak masak. Begitu dengan lain-lain. Kita juga tentang perhubungan antara suami isteri. Bila ada permintaan dari suami, kita turut. Jangan tolak mana-mana bahagian badan itu. Yang diperlukan oleh suami, kena redha. Kena turut sama. Kalau tidak, berdosa. Kalau tidak berdosa. Kalau suami itu mengajak bersama dengan dia, kita tolak, sentiasa dilaknat oleh malaikat itu sampai subuh. Baca kitab namanya Muhimmah, nama kitab Muhimmah ya, baca kitab. Itu 100%. Yang keempat, ketika ketiadaan suami, pelihara hartanya. Pelihara hartanya atau pelihara kehormatannya. Jangan keluar dari rumah ketika suami tak ada. Jadi kalau dia boleh ikut itu, apa kata Nabi? Masuklah kamu ke dalam surga melalui mana-mana pintu yang kamu pendaki. Ya. 4 aja tugas apa ni? Masak tak ada wajib tau. Patut ada suami ni, boleh depan suami kita kenapa? Masak tak wajib. Bukan kewajipan isteri. Siapa patut masak? Siapa patut masak? Suami. Ya. Masuk pinggan tak wajib. Nyapu sampah bukan wajib. Lagi apa? Jaga rezeki bukan wajib. Tak payah jaga rezeki. Itu kewajipan suami belakang tu. Kalau ada suami ni senang apa ya? Semua. Dia kerja itu je. Melayan suami dia saja. Tapi kalau dia buat juga, dia masak untuk suaminya, itu merupakan apa? Ibadah tambahan. Dapat pahala. Sekali dia nyapu sampah, dapat pahala. Subhanallah. Subhanallah tu pahalanya kecil ke besar? Besar. Sekali sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak kata nak. Tak buat kan? Sapu sampah, masak nasi, basuh pinggan. Lagi apa? Jaga rezeki tak wajib. Itu kewajipan suami ya. Itu kena faham tu. Kalau ada suami senang kerja lah, itu tak ada. Ini bukan saya lombok-lombok ni dalam kitab ya. Itu dunia ya, jaga dunia tu. Kalau dia dalam dunia ni apa bercanggah dengan kandak syarak, siap. Dia tak ada manfaat. Di akhirat dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat. Kemudian daripada mati. Sekalipun dalam dunia. Macam dia layan suami dia. Itu di dunia.
Tapi manfaat di mana? Di akhirat, dapat pahala. Seperti ilmu dan ibadah. Dalam dunia nak ada ilmu. Bila ada ilmu baru dia boleh buat ibadah. Nak ada ilmu dulu. Dan nak semayang kena ada ilmu semayang. Nak puasa kena ada ilmu puasa. Nak kahwin kena ada ilmu nikah kahwin. Nak masak kena ada ilmu masak dan sebagainya. Dan terus masak. Dan seperti makanan. Makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Macam mana makan boleh menolong dia mengerjakan ibadah? Apa kait-mengait makanan dengan ibadah? Bila dia makan, dia datang tenaga. Bila ada tenaga, bolehlah dia semayang. Faham ni? Itu gunanya. Bila dia makan, ada tenaga. Bila ada tenaga, bolehlah dia baca Quran. Bolehlah dia masak. Bolehlah dia melayan suami dan sebagainya. Itu gunanya. Itu dunia. Ada manfaat untuk akhirat. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Apa dia dicela? Apa arti dicela? Dibenci oleh syarak. Syarak apa? Apa itu syarak? Hukum dalam agama Islam namanya syarak. Ada 5 hukum. Tadi dah saya ceritakan, ada 5 hukum. Apa hukumnya? Yang pertama, wajib. Yang kedua, haram. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Jadi, syarak benci. Kalau syarak benci, maknanya Allah benci. Bila Allah benci, ada pahala ke? Ada dosa. Jadi, cintakan dunia itu dibenci oleh syarak. Berdosa itu. Dan adalah dia kepala bagi segala kesalahan. Kepala dari segala kesalahan. Apa saja salah bermula daripada kasihkan dunia. Apa saja kesalahan kerana kasihkan dunia. Kenapa orang curi? Mengapa orang curi? Kerana hendak dunia, nak kekayaan dunia. Itu dia mencuri tu. Kenapa orang rasuah? Kerana hendakkan dunia. Mengapa orang merompak? Kerana hendakkan harta untuk kerajaan dunia. Kenapa hendak megah-megah? Kerana hendakkan kepujian dalam dunia. Supaya dia dalam dunia ni dimelikan orang. Itu yang dia megah-megah tu. Lagi kenapa? Kenapa dia berzina? Kerana hendakkan kesedapan dunia. Itu kepala segala maksiat. Kasihkan dunia itu. Dia tak kesedapan dunia. Dan keseronokan dunia. Sampai tak semayang. Setelah firman Allah Ta'ala, وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Surah apa? Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. وَأَمَّا مَنْ طَغَى, siapa yang melampaui batas. Tagha tu dia melampaui batas. Maka ada pun mereka yang melampaui batas. Melampaui akan yang harus. Kepada yang haram. Kita nak buat yang harus, kita nak buat yang sunat, kita buat yang haram. Dan memilih akan hidup. Fa'amma man ta'a wa asara hayati dunia. Wa asara hayat dunia. Dia memilih hidup di dunia ni. Kerana dunia tak semayang. Kerana dunia tak puasa Ramadan. Kerana dunia ni melakukan rasuah. Kerana dunia ni dia berzina. Kerana dunia ni dia apa macam-macam dia. Hendakkan dunia ni. Maka apa? Melampaui batas, melampaui yang harus kepada yang haram, dan memilih ia akan hidup dunia ni. Hidup di dunia. Dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Pengen tapi yang diharamkan itu ni. Pengen nak zina, pengen nak mencuri, pengen nak merompak, pengen nak nipu, itu yang diharamkan. Pengen nak rasuah, maka baginya, maka bahawasanya api neraka
Jahannam itu tempat kediamannya. Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Fa innal jahim itu satu neraka. Jahannam sama neraka jahim ya. Jahim. Ini tulis jahannam itu neraka jahim. Jahim itu lain daripada jahannam. Ya, la tarawunna jahim ada ayat tu. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, kamu akan melihat neraka yang bernama jahim. Dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya weh, ya. Jahim. Summa jahim. Apa? La tarawunna jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan dapat melihat neraka jahim. Dan masa itu kamu yakin. Ya weh, ya. Jahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim itu tempat dia kembali kepadanya, ya. Jadi kalau dia pentingkan dunia sampai meninggalkan akhirat, dia kira nak dunia aja. Dunia ni nak kaya, nak cantik, nak pujian, nak megah, sombong, ego, takabur, nak ke dunia aja. Maka dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama jahim. Benda kan? Dia angkat tangan sini dengan kamu orang anda. Mana orang anda? Nah, angkat tangan. Mana ada? Ada nampak macam ada orang angkat tangan tu? Nak gambar. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini nak neraka jahim. Nah, namanya ialah Zaitun. Ada? Namanya ialah Halimah. Ada? Namanya adalah Hamidah. Ada? Hai. Ada bukanlah. Kalau ada bukan. Yang tak ada aja. Nah, namanya ialah apa? Zainah. Ada? Tak ada, tak ada. Kalau ada tak tadi, tak tadi ya. Ya. Ini orang yang nak kena neraka jahanam tu, ya. Baik. Itu ayat Quran ya, surah An-Nazi'at. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah lanaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Ini hadis yang saya baca tadi. Ya. Lau kanatid dunya, sekiranya dunia itu ta'dilu, ada harga, inda Allah, di sisi Allah, janaha, seberat sebelah sayap nyamuk. Ba'udatin, seberat sebelah sayap nyamuk. Ba'udatin itu nyamuk. Ma saqa, takkan dapat minum. Kafirun, orang kafir, minha, dalam dunia ini. Syarbata ma'in, seteguk air tak dapat minum. Kalau ada dalam dunia ini seberat sebelah sayap nyamuk, orang kafir itu takkan dapat minum walaupun seteguk air tak dapat minum. Sekarang ni boleh dah dapat minum? Orang kafir boleh dah minum? Berapa teguk? Buat tangki-tangki boleh minum, ya. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada nilai. Kalau ada nilai, Tuhan tak bagi. Ya, macam lalang lah puan-puan. Lalang ada regi ke? Ada regi ke lalang? Kalau dah lalang ada regi, apa macam? Datang orang India bawa sabit, bawa guni, ambil lalang keliling rumah kita. Tepi rumah kita, cawa-cawa jemput dengan guni. Ada kita ngejual dengan barang? Ada kita ngejual dengan barang? Ada kita nak nembak dengan senapang? Apa kita kabar dia? Ambil lagi. Besok kita tambah lagi ya. Sampai habis ni. Kenapa? Lalang tu tak ada regi. Ada regi lalang. Bawa beli sekilo. Bawa beli sikat. Ambil. Tak ada masalah. Ya. Kalau lalang tu ada harga. Ini tak ada harga, ambil. Sebab itu puan-puan dengar lalu. Kalaulah lalang ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Faham dah. Ya. Tak faham ke? Kalaulah lalang ada harga, sambung. Maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Kenapa?
Tanah yang banyak. Lalang siapa? Orang Melayu. Termasuk orang yang bercakap ni. Orang bercakap ni. Berlampak lalang di kampung. Ya? Kaya raya. Kalau laku lah. Jual. Ya? Satu ikat RM5. Satu ikat RM5. Satu ikat RM5. Kaya berakhir. Ya? Lepas tinggi ni ada lalang tak? Rumah perempuan ada lalang tak? Tak ada. Tak ada kaya. Kalau ada, itu yang paling kaya. Sebab lalang tak ada harga. Begitulah. Ya, dunia ni di sisi Allah tak ada harga. Ambil kata Allah ya. Itu hadis Nabi tu. Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafir minha syarbata ma'. Jika ada dunia ini menyamai pada sisi Allah, pada sisi Allah Ta'ala, sebelah sayap nyamuk, sama dengan itu, setimbang sebelah sayap nyamuk di beratnya. Ya. Nescaya tiada memberi minum, ia akan kafir. Daripadanya sedikit air pun sekali minum air tak dapat ya. Daripadanya sekali minum air, sekali kita dapat. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan sabda Nabi lagi tentang dunia, satu lagi ada kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ini dunia ni ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Penjara tau. Bukan penjaga, salah tu. Penjara. Tu koji tu daripada R. Sijnun tu di penjara ya, bukan penjaga. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Orang beriman dunia ni boleh makan tak? Orang beriman dalam dunia ni boleh makan tak? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi orang dalam penjara lah. Orang penjara boleh ke? Dia dah masuk je. Boleh ke minta hari ni aku nak makan tom yum, boleh? Boleh ke tak boleh? Kenapa? Dia dah penjara. Mana boleh minta? Mana boleh menentukan apa yang makan? Apa yang bagi makanlah. Boleh makan. Nah, hari ni aku nak minum bir, boleh? Dia dalam penjara. Boleh aku nak minum bir, boleh? Nak minum Hennessy, boleh? Nak minum brandy, boleh? Apa yang bagi minum ada. Orang dalam penjara. Makan ada, minum ada, tapi apa yang bagi itu makan. Tapi orang kafir, apa pun boleh. Boleh dah orang kafir tu makan babi, boleh dah orang kafir tu makan anjing, boleh dah orang kafir tu makan kucing, boleh dah orang kafir tu makan rimau, boleh dah orang kafir tu makan beruk. Ya. Mereka makan daging-daging yang eksotik, namanya cakap orang putihnya. Eksotik itu lagi daging yang hebat-hebat. Binatang hebat. Itu orang kafir aja. Ya, ada satu kumpulan orang kafir. Mereka pergi satu restoran. Ya, ditangkapnya beruk, seekor beruk. Dibawanya beruk tu tak ada restoran tertentu tau. Diangkat beruk tu, diikat beruk tu. Empat kaki tangan tu diikat. Sampai tak bergerak. Lepas tu dia ambil gaji yang elektrik tu. Tahu gaji elektrik dia? Itu mana tengok gaji kecil yang elektrik tu? Tak pernah tengok? Dia ambil gaji tu, apanya kepala beruk. Dia apanya? Dia gaji kepala beruk tu. Ya? Sakit ke dah agak beruk tu. Sakit jerit-pekit lah beruk tu. Agak ni punya. Ini berlaku betul-betul ni. Di Perak ni ada. Baju, tapi nari tak adalah dulu. Zaman-zaman dulu. Masa saya muda-muda dulu. Nari muda juga. Ya. Ambil gaji tu, gaji yang kepala tu. Yang pentingnya sampai putus lah. Bila putus, tariknya. Ditariknya bulu kepala tu tau. Tarik. Tetangga tu kan? Dia faham apa yang saya ni? Tinggal apa? Tinggal otak ada. Itu dia ambilnya arak, corahnya atas apa? Atas dalam otak kepala burung. Habis tu dia ambil seluruh. Dia pilih kamu.
Perut tu dah mati lah pun. Budak pindah kopi tu takkan hidup lagi. Itu minum. Itu cara orang kafir makan. Orang Islam boleh buat apa tu? Orang beriman boleh je buat apa tu? Kalau dia beriman, dia takkan buat apa tu. Ini kerana dia tak beriman. Dia jadi syurga. Dia syurga dalam syurga tu apa? Dalam syurga tu ada jadi makan apa? Apa nak makan semua boleh makan. Apa nak buat semua boleh buat. Ada larangan ke dalam syurga? Ada larangan ke dalam syurga? Tak ada. Itu dia. Orang kafir dalam dunia ni macam syurga bagi dia. Nak pakai apa pun boleh. Ya tak? Ya ke tak? Orang kafir nak pakai apa dalam dunia ni boleh tak? Boleh. Ada je orang kafir tu tak berpakai mana-mana apa-apa pun tak pakai. Ada tak? Di mana? Ada tempat-tempat tertentu di Eropah tu. Ada tempat dia panggil nudist colony. Tempat itu dia tak boleh berpakaian. Telanjang di sana kemarin. Lelaki dan perempuan. Ada tempat-tempatnya. Kawasan-kawasan di Eropah tu. Di sini ada. Di Malaysia ada. Di negara orang Islam ada. Mana? Tapi di negara orang kafir semua boleh buat. Pakai nak apa boleh, tak pakai apa boleh. Makan apa boleh makan. Nak riba boleh, nak rasuah boleh, apa boleh. Itu dia syurga bagi orang kafir. Tapi penjara bagi orang yang beriman. Orang beriman tu macam-macam tak boleh. Yang ini tak boleh, ada haram, ada makruh dan sebagainya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ambil satu lagi hadis lah. Senang ya. Lagi satu. Ad-dunya mar'unata wa ma'unun ma fiha illa zikrillah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu ditinggalkan akan dia dan jauhkan akan dia dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya. Patutnya kamu tinggalkan dunia itu. Jauh apa yang dalam dunia tinggalkan. Di dalamnya melainkan zikrullah. Itu jangan tinggal. Zikrullah, berzikir, banyak berzikir. Dan barang yang kasih Allah Ta'ala. Sebut apa yang Allah kasih, sebut tak apa. Yang lain itu jangan buat. Apa yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat. Benda taat tak apa. Dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Orang alim tu kena hormat. Orang yang belajar ilmu pun kena hormat ya. Itu dunia ya. Yang mana Allah larang jangan buat. Yang mana Allah suruh jangan tinggalkan. Itu cara kita mengendalikan dunia. Bukan salah dunia tu, cara mengendali aja yang betul dan yang salah ya. Alright, cukup sekadar itu. Dah pukul 4 dah ya. Sekali lagi nak masuk waktu. Orang tak dah saya nak pergi ke berjemaah di masjid ya. 4 lebih dah. Waktu berapa? 4:21. Ya cukup dah. Cukup ke dah? Sebuah lah. Tambah hujan ni ya. Suara saya pun tak boleh dengar ya. Dengar. Dia tenggelam boleh bunyi tom. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Nak lekat balik saja. Ada siapa-siapa nak tanya? Sila. Hukum kita niat beristinja. Niat apa? Beristinja. Istinja? Tengoklah istinja tu macam mana? Licin. Licin memang. Saja aku menyucikan diri aku kerana Allah Ta'ala. Istinja. Saya aku bersuci kerana Allah Ta'ala. Tak ada niat apa-apa. Bukan nawai itu tak payah. Ya, buat aja. Dengan niat supaya kita suci daripada najis, suci daripada hadas dan sebagainya. Kalau ada hadas lain kena mandi. Mandi ada niat. Tapi pasal berak tak ada niat. Buat aja kerana nak menyucikan diri daripada najis. Itu aja. Kena sebut dah. Tak payah sebut. Dalam hati. Dalam hati je ya. Aku nak bersuci cukup lah tu. Kalau tak sebut, dah lupa. Ya? Kalau terlupa, ada hukum. Tak ada sebut, tak apa. Kerana kita buat je. Buat tu kerana nak bersuci, tak apa. Tak ada pula berdosa ya. Kalau lupa pun, tak apa. Kenapa takut melibatkan kita ni tak niat? Dia nak semayang kan. Itu lain, semayang dia ada khusus.
Dia syarat sahnya mesti ada niat. Basuh berak mana ada peraturan basuh berak, mana ada peraturan basuh kencing ya. Sembahyang ada niat, puasa ada niat, haji ada niat, mandi ada niat, yang wajib-wajib dia ada niat ya. Yang harus tak ada punya. Nak makan saja aku makan, ada betul tak? Nak makan saja aku makan supaya dapat tenaga, ada tak? Makan aja lah. Ya. Dia tak perlu ya, tak ada khusus. Niat ada tapi bukan khusus. Nawaitu makan kerana Allah ada? Tak ada ya. Okey, lagi? Habis. 5 kali habis. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.